Saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah bercerita bagaimana Nabi SAW kali pertama apabila dia didatangi oleh Jibril alaihi salam. Kata Aisyah, sebelum daripada Nabi menerima wahyu, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia mimpi yang baik di dalam tidur. Kemudian kata Aisyah, thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ini suka bersendiri, menyendiri di Gua Hira, fayatahannatsu fi, yang mana kata Aisyah dia beribadah di sana sebelum daripada dia menerima wahyu, hatta ja'ahul haq, sehingga datang kepada dia kebenaran, faja'ahul malak, datang kepada dia Jibril alaihi salam membawa wahyu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, kata Nabi, aku tidak boleh membaca. Ulama sirah mengatakan Jibril ketika mana dia datang kepada Nabi, suruh Nabi membaca, dia membawa lembaran. Dia membawa lembaran yang mana di atasnya tertulis wahyu, surah Alaq ayat 1 sampai 5, bacalah. Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak boleh membaca. Nabi mengatakan, fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Kemudian Jibril pun dia peluk saya, dan dia peluk saya sehingga lemas, sampai rasa macam sesak nafas. Thumma arsalani, kemudian dilepaskan aku, faqala iqra, dia kata baca. Faqultu ma ana biqari, Nabi kata kali kedua aku tidak boleh membaca, dan dia peluk seperti mana dia peluk kali pertama. Dan begitulah peristiwa yang berlaku sehingga 3 kali dia dipeluk. Kemudian baru Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian apabila Jibril memberikan wahyu kepada Nabi sehingga ayat yang kelima, Jibril pun beredar. Ulama-ulama hadis mereka berbincang, kenapa Jibril alaihi salam dia memeluk Nabi sehingga Nabi rasa lemas. Sebenarnya bukan Jibril nak siksa Nabi, tetapi kerana Jibril ingin memberikan sesuatu perkara yang besar kepada Nabi, maka Jibril ingin Nabi memberikan perhatian yang sepenuhnya supaya dia tidak memikirkan tentang perkara lain. Oleh kerana itu Jibril peluk Nabi sehingga Nabi lemas, dan Jibril juga ingin menyatakan, ingin memberikan isyarat, Nabi, wahai Muhammad, apa yang sedang berlaku sekarang ini bukan adalah satu igauan ataupun satu mimpi, tetapi sebenarnya adalah satu hakikat yang mana engkau sedang berhadapan dengan seorang malaikat yang pada hari ini engkau diutuskan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bermula daripada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan dia sebagai seorang nabi. Ustaz, begini, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama Islam secara umumnya mengatakan di antara hikmah Jibril memberikan wahyu kepada Nabi, bahkan Allah memerintahkan Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi, suruh membaca walaupun Nabi dalam keadaan ummi, dalam keadaan buta huruf dan tidak boleh membaca. Di sana terdapat beberapa hikmah. Yang pertamanya, Jibril ingin menyatakan bahawasanya agama Islam ini dia berdiri di atas ilmu. Agama Islam ini berdiri di atas kita katakan sebagai ilmiah. Perlu membaca. Membaca itu bukan hanya sekadar membaca, tetapi kata Allah di dalam surah ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah kamu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya kita perlu mencari ilmu di dalam dunia ini dengan cara membaca, yang mana dengan membaca itu kita perlu untuk mencari kebesaran Tuhan yang telah menciptakan segala makhluk di atas muka dunia ini.